Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 22 Julai. Bersama saya, Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya, Nurul Hidayah Nawai. Berikut paparan utama malam ini. KKM mungkin kuat kuasa PKPD jika kes positif dan kluster baharu terus naik mendadak di kawasan aktif. Skim Perantisan Nasional tawar belia lebih 10,000 peluang pengalaman kerja, atasi pengangguran, bantu syarikat terjejas. Kes baharu dilaporkan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di negara ini setakat pukul 12.30 hari tadi sebanyak 8,831 kes. Terdapat 4 kes telah pulih dan dibenarkan discharge dengan jumlah kumulatif 8,566 kes. Kementerian Kesihatan dalam satu kenyataan memaklumkan 16 kes baharu melibatkan 8 kes import terdiri daripada 4 warga negara Malaysia dan 4 lagi pemustatin tetap. 8 kes penularan dalam negara pula melibatkan 7 kes dalam kalangan warga negara Malaysia dan 1 bukan warga negara, iaitu kes saringan untuk berlepas ke luar negara. Sehingga kini hanya 5 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia kekal 123 kes. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan memaklumkan terdapat 2 lagi kluster baharu dikenal pasti. Kedua-duanya merupakan kes jangkitan import iaitu kluster Hyde Park dan kluster PUI Melbourne. Kluster Hyde Park dikesan di sebuah kapal di Pelabuhan Klang, Selangor. Pengesanan susulan saringan COVID-19 ke atas kru kapal berkenaan sebelum pulang ke negara asal. Setakat ini, 24 orang bukan warga negara telah disaring, 4 daripadanya positif jangkitan dan selebihnya bebas COVID-19. Manakala kes indeks kluster PUI Melbourne pula dikesan pada seorang pelajar warga tempatan yang pulang dari Australia pada 15 Julai lepas. Beliau yang tidak bergejala didapati positif COVID-19 pada 17 Julai dan telah dimasukkan ke Hospital Umum Sarawak. Hasil pengesanan aktif, terdapat 2 kes positif dalam kluster tersebut. Seramai 21 kontak rapat yang terdiri daripada penumpang pesawat dan kenderaan awam yang berkaitan telah disaring dan masih menunggu keputusan. Sekiranya berlaku pertambahan kes positif COVID-19 yang mendadak, Kementerian Kesihatan berkemungkinan menguatkuasa Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di kawasan terlibat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Dr. Nur Azmi Ghazali menegaskan perkara itu susulan kewujudan 8 kluster aktif COVID-19 di Sarawak. Datuk Dr. Nur Azmi berkata 1 pasukan petugas khas akan dihantar untuk meneliti situasi semasa di sana sebelum keputusan untuk melaksana PKPD di lokaliti terlibat dimuktamadkan. Anyway, kalau kes mendadak tinggi dan banyak, maka kerajaan akan bertindak. Macam kita buat dulu, localize kan, lockdown. Ya, memang saya kata tadi bukan seluruh negeri, katakanlah di satu negeri, di satu tempat, di situlah. Beliau memaklumkannya pada sidang media di Parlimen. 8 kluster COVID-19 yang masih aktif di Sarawak adalah kluster Sentosa, kluster tapak pembinaan, kluster syarikat kejuruteraan, kluster Mambong, kluster pusat perubatan, kluster Jupiter, kluster Pasar Sutong dan kluster Jeti Kuching. Berikut status terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri.
Walaupun sudah diingatkan setiap hari, masih ramai individu enggan mematuhi arahan, masih terbabit dengan aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai sekaligus menyukarkan penjarakan sosial. Semalam sahaja 75 individu ditahan, 3 daripadanya direman, manakala yang lain dikompang. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi kenyataan medianya memaklumkan semalam 61,246 pemeriksaan dibuat oleh Task Force Operasi Pematuhan. Pematuhan dilakukan di 3,689 pasaraya, 5,588 restoran dan 1,621 penjaja. Ini termasuk 1,239 buah kilang, 3,673 bank dan 857 pejabat kerajaan. Tidak terkecuali 1,080 terminal pengangkutan darat dan terminal pengangkutan air serta terminal pengangkutan udara. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan 40 rakyat Malaysia yang pulang dari India hari ini bakal dikuarantin wajib 14 hari di Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan ILKAP Bangis, Selangor. Mereka merupakan jemaah tabligh yang tidak berjaya pulang ke Malaysia 17 Julai lalu. Pusat pemantauan itu akan diselia petugas kesihatan Kementerian Kesihatan dan dikawal polis. Justru lawatan pihak luar termasuk ahli keluarga tidak dibenarkan sepanjang tempoh kuarantin. Dalam pada itu, dari 10 Jun hingga semalam, 22,869 individu telah disaring di pintu masuk KLIA. Daripada jumlah itu, 22,791 didapati negatif dan sedang menjalani kuarantin wajib di rumah masing-masing. 78 individu yang positif pula dihantar ke hospital untuk rawatan. PDRM juga telah membuat 1,453 pemantauan prosedur operasi standard SOP bagi mereka yang menjalani kuarantin di rumah. Program Skim Perantisan Nasional SPN yang menyediakan lebih 10,000 peluang pengalaman bekerja kepada golongan belia di sektor swasta dan syarikat berkaitan kerajaan GLC dilancarkan hari ini. Ia inisiatif kolaborasi rentas kementerian yang diterajui Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Sumber Manusia serta Kementerian Kerja Raya. Jelas Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan, SPN merupakan penampan kepada syarikat-syarikat yang kini mengalami kesukaran. Satu daripadanya ialah dengan menyediakan peluang latihan dan perantisan yang boleh mengurangkan kadar pengangguran. Sebab dalam tempoh-tempoh pasca COVID-19 ni, untuk membuat penyediaan kata employment dalam bentuk full skill kadang-kadang berdepan dengan serba kesukaran oleh syarikat-syarikat. Tapi salah satu daripada cushion penampan adalah untuk menyediakan kata perantis ataupun traineeship, apprenticeship yang memungkinkan kata pendapatan ini akan mengurangkan kata unemployment rate. Datuk Seri Rizal merasmikan skim perantisan nasional di Putrajaya. Hadir sama Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan. SPN terbuka kepada belia berusia 35 tahun dan ke bawah sama ada lepasan sijil pelajaran Malaysia, sijil kemahiran, graduan diploma atau ijazah sarjana muda. Sidang Dewan Rakyat cadangan meletakkan silibus pendidikan rukun negara ke dalam sistem pendidikan negara sedang dibincang Kementerian Perpaduan Negara bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi. Menteri Perpaduan Negara Datuk Halimah Muhammad Sadiq berkata, langkah itu bertujuan untuk memperkasa perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan masyarakat berbilang bangsa. Ini sekaligus dapat mengekang isu perkauman dan ekstremisme. Kalau dulu kita ada pendidikan sivik, masa saya dulu ada pendidikan tata negara, kita nak masukkan balik kan, supaya dapat dipertimbangkan terutama daripada Kementerian Pendidikan Malaysia untuk kita serapkan kembali pendidikan rukun negara ke sistem pendidikan negara melalui sekolah-sekolah di sekolah rendah dan sekolah menengah dan aktiviti Sekretariat Rukun Negara bersama dengan pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Penjelasan itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Tampin Datuk Dr. Hassan Bahrom. Dalam pada itu, Datuk Halimah berkata, kementeriannya komited untuk mewujudkan lebih banyak bandaraya perpaduan. Ketika ini, hanya Kuching Sarawak memiliki status berkenaan dan perbincangan mengenainya sedang dilakukan bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
Kerajaan membenarkan surau-surau di wilayah persekutuan membuat permohonan untuk melaksanakan ibadah solat Jumaat. Ia salah satu inisiatif dalam mengatasi isu kekangan melaksanakan ibadah ketika COVID-19 melanda negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, setakat ini maklum balas yang diterima daripada surau-surau ialah memberangsangkan. Sebelum sebarang keputusan dibuat, beliau merujuk kepada ulama dan mufti di Arab Saudi memandangkan ia melibatkan hukum agama. Menjustifikasikan hal ini, kami telah merujuk ulama-ulama sedunia termasuk Syekhul Azhar, begitu juga pandangan daripada Mufti Mesir dan juga pendapat di kalangan ulama-ulama di Arab Saudi termasuk Syekh Abdullah bin Bayyah, begitu juga dengan pandangan Syekh Qarah Dari. Jadi apa yang kita putuskan, kita laksanakan salat Jumaat dengan penjarakan sosial dan dibenarkan untuk salat Jumaat di luar daripada salat ruang utama. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Shah Alam Khalid Samad. Tindakan proaktif telah dilaksana bagi menyelesaikan isu berkaitan pelaksanaan ibadah ketika negara dilanda COVID-19 seperti mengadakan mesyuarat jawatankuasa muzakarah khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam MKI sebanyak 7 kali. Hasil mesyuarat khas itu, beberapa garis panduan seperti kedudukan saf solat, pelaksanaan ibadah korban dan cara menghadapi COVID-19 telah dikeluarkan. Kerajaan akan mengkaji semula isu penjualan TH Plantations Sdn Bhd THP yang dimiliki Lembaga Tabung Haji TH ketika pentadbiran kerajaan sebelum ini. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Ahmad Marzul Syabri, penjualan ladang seluas 76,957 hektar itu akan dinilai semula dan kemungkinan akan dibatalkan. Keputusan untuk menjual ladang-ladang ini telah dibuat semasa harga minyak sawit mentah CPO mengalami kejatuhan yang serius yang mana menyebabkan anak-anak syarikat tabung haji plantation ini mengalami kerugian. Kejatuhan harga minyak sawit mentah ini adalah disebabkan oleh tindakan-tindakan kerajaan terdahulu yang tidak menjaga hubungan dagangan dengan negara China dan juga India yang akhirnya menyebabkan ekspor sawit kita jatuh mendadak. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelupusan 70% kepentingan equity di dalam THP YT Plantation Sdn Bhd kepada TDM Berhad Anak Syarikat Kerajaan Negeri Terengganu sedang dimuktamadkan dan penjualan tersebut adalah pada harga pasaran. Harga minyak sawit mentah kini semakin pulih disebabkan hubungan dagangan antarabangsa yang kembali mengukuh. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama akan menilai semula keputusan penjualan ladang secara besar-besaran itu sama ada ia wajar ataupun tidak. Ahmad Marzuk menjawab pertanyaan Wakil Tanjung Karang Tan Sri Noh Omar. Memiliki senjata berbahaya. Suami personaliti YouTube terkenal direman 3 hari, paparannya seketika nanti. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua rakyat Bumi Kenyalang. Dalam catatan di laman Facebook rasmi beliau, Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan yang beliau sempat meraihkan sambutan Hari Sarawak bersama ahli-ahli Parlimen Gabungan Parti Sarawak GPS dalam satu jamuan tengah hari di bangunan Parlimen tadi. Menurut Perdana Menteri, seluruh rakyat menyambut Hari Sarawak untuk mengingati jasa dan pengorbanan pemimpin serta pejuang kemerdekaan negeri itu. Beliau menekankan pentingnya perpaduan nasional dalam melahirkan sebuah negara yang aman dan stabil. Dalam konteks Sarawak, Kerajaan Perikatan Nasional PN komited untuk meneruskan agenda itu bagi memastikan pembangunan dan kemajuan Bumi Kenyalang. Tegas Perdana Menteri lagi, Sarawak antara negeri yang sentiasa diberikan keutamaan oleh Kerajaan PN dalam apa jua program pembangunan terutama bagi merapatkan jurang ekonomi antara wilayah di negeri itu. Ini selaras dengan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang membangun secara mampan seiring pengagihan ekonomi yang adil, saksama dan inklusif di semua peringkat kumpulan pendapatan, etnik dan wilayah. Sambutan Hari Sarawak 2020 bertemakan Sarawak Cemerlang. Kerajaan negeri menetapkan Hari Sarawak disambut setiap 22 Julai sejak 2016 dan ia diwartakan sebagai Hari Cuti.
Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan Datuk Seri Najib Tun Razak membayar tunggakan cukai pendapatan tambahannya berjumlah 1.69 bilion ringgit kepada kerajaan serta-merta. Ia susulan keputusan mahkamah membenarkan permohonan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN untuk mendapatkan penghakiman terus berhubung saman dikemukakan terhadap Datuk Seri Najib bagi menuntut jumlah tunggakan tersebut. Permohonan itu bermakna kes berkenaan tidak perlu melalui perbicaraan di mahkamah. Hakim Datuk Ahmad Bachi memutuskan perkara itu selepas mendapati jumlah tunggakan cukai pendapatan tambahan itu perlu dikenakan dan dibayar Datuk Seri Najib sebagai hutang kepada kerajaan. Mengikut Seksyen 106(3) Akta Cukai Pendapatan, mahkamah tidak boleh memenuhi permohonan defendant untuk mendengar rayuan terhadap jumlah tunggakan yang dipertikai Datuk Seri Najib. Bagaimanapun, defendant masih boleh mengemukakan rayuan berhubung jumlah dipertikai itu kepada Suruhanjaya Khas Cukai Pendapatan. Mahkamah turut memerintahkan defendant membayar kos mahkamah sebanyak RM15,000 kepada LHDN. Pada 25 Jun tahun lalu, kerajaan memfailkan saman terhadap Datuk Seri Najib bagi menuntut bayaran RM1.69 bilion cukai pendapatan yang masih tertunggak bagi tahun taksiran 2011 hingga tahun 2017. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng pula hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya bagi membantu siasatan kes projek terowong dasar laut di Pulau Pinang. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi SPRM Datuk Ahmad Kusairi ketika mengesahkan perkara itu berkata, Lim hadir di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pukul 1:30 hari tadi. Sebelum ini, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow dan beberapa exco serta bekas exco kerajaan negeri turut memberikan keterangan kepada SPRM. Projek terowong itu melibatkan kos keseluruhan kira-kira RM6.3 bilion. Mahkamah Magistrate Ipoh pula membenarkan perintah reman selama 3 hari terhadap suami seorang personaliti YouTube terkenal bermula hari ini. Perintah reman dikeluarkan Magistrate Nabihah Muhammad Noor terhadap suspek bagi membantu siasatan memiliki senjata berbahaya mengikut Seksyen 6(1) Akta Bahan-Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958. Suspek tiba di mahkamah pukul 10 pagi tadi. Dia ditahan kerana memiliki senjata berbahaya dalam satu insiden di luar wad Salin Hospital Raja Permaisuri Bainun pada 5.45 petang semalam. Ketika kejadian, suspek di bawah pengaruh alkohol membawa sabit ke hospital mencari adik iparnya kerana masalah keluarga. Suspek juga telah bertindak memukul isterinya di pekarangan hospital berkenaan. Insiden disahkan Ketua Polis Daerah Ipoh ACP A. Asmadi Abdul Aziz. Beliau berkata kes akan turut disiasat menurut Seksyen 326A dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan kerana mendatangkan kecederaan dan ugutan jenayah. Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin telah pun bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Oleh demikian, keadaan ini adalah amat sesuai untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada malam ini. Dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua kawasan di semenanjung Malaysia yang mana kami jangkakan keadaan ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Oleh demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan berkenaan agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian Sandakan dan Tawau di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Mukah dan juga Betong. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih dalam tempoh 2 hingga 3 jam sahaja lagi. Pada esok pagi pula, Met Malaysia menjangkakan hujan lebat di 1-2 tempat masih lagi berpotensi untuk berlaku melibatkan kawasan-kawasan di sekitar pesisir pantai Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor.
Manakala di Sabah dan Sarawak pula Met Malaysia menjangkakan pada esok pagi, hujan lebat akan melanda bahagian Mukah, Bintulu, Kapit dan juga Betong. Manakala bagi lain-lain bahagian di Sabah, kami jangkakan keadaan cuaca adalah baik dan tiada hujan pada esok pagi. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sekian, Assalamualaikum. Kembali bersama berita perdana. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima menghadap Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia Mahmud Hussein Said Qatan di Istana Negara. Dalam satu kenyataan, Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin memaklumkan Sri Paduka Baginda menzahirkan harapan dan juga doa agar Raja Salman Abdul Aziz Al Saud iaitu penjaga dua masjid suci dikurniakan kesembuhan segera. Sri Paduka Baginda menzahirkan penghargaan kepada Raja Salman dan Kerajaan Arab Saudi kerana banyak membantu negara ini memerangi penularan COVID-19. Antara menjadi penyumbang terbesar peralatan perubatan dan bekerjasama dalam usaha membawa pulang rakyat Malaysia ke tanah air. Sehingga kini, seramai 1,222 rakyat Malaysia di Arab Saudi telah selamat pulang ke tanah air menerusi 10 penerbangan khas. Dalam pertemuan sama, Mahmud Hussein mengakui Malaysia merupakan sebuah negara yang patut dicontohi oleh negara-negara Islam lain dari aspek pembangunan. Malaysia telah dipilih Kerajaan Arab Saudi sebagai negara perintis sistem pra-pelepasan e-haji sejak 2017. Polis Diraja Malaysia PDRM memohon 1,300 kamera badan dan 1,000 senjata tidak membawa maut menerusi rancangan Malaysia ke-12 bagi tahun 2021. Pengarah Jabatan Logistik dan Teknologi Bukit Aman, Datuk Seri Rosli Abdul Rahman berkata, penggunaan kamera badan pada tahun 2014 sebagai langkah percubaan. Kita beli pada masa itu untuk tujuan macam trial lah. POC dan sebagainya. Jadi kita dapati bahawa memanglah dengan penggunaan body worn camera ini kita memang berguna kepada frontliners kita, MPV, URB. Inilah frontliners kita yang utama. Kaulah GD kita yang duduk di rondaan di bawah sana. Dan kita dapati bahawa body worn camera amat berguna dan juga untuk tujuan-tujuan lain. Katalah contoh untuk pegawai-pegawai penyiasat yang pergi membuat satu pemeriksaan di rumah dan sebagainya. Jadi body worn camera ini boleh digunakan untuk melihat juga apakah tingkah laku yang dilakukan oleh anggota-anggota PDRM. Selain itu, polis juga mengenal pasti dua jenis pistol iaitu pistol perenjat elektrik dan net gun yang tidak membawa maut. 1,000 unit yang pertama ini mencukupilah untuk digunakan oleh frontliners kita, terutama zaman MPV kita, unit ronda bermotosikal, oleh JSJ kita, oleh narkotik kita dan sebagainya. Jika berlaku bertubat tangkapan-tangkapan yang suspek atau orang tertentu tidak menggunakan senjata api lah, menggunakan parang misalnya, dan kita boleh gunakan dua jenis non-lethal weapon ini. Keputusan meliputi penggunaan kedua-dua peralatan berkenaan secara menyeluruh bagi pegawai dan anggota ketika melaksana tugas harian. Sementara itu, PDRM melaksana pemasangan kamera litar tertutup CCTV dengan membelanjakan RM6.3 juta setahun di 28 lokasi. Beliau menjelaskan perkara itu pada sidang media Jabatan Logistik dan Teknologi di Bukit Aman. Dalam pada itu, polis turut mencadangkan perolehan menambah kamera litar tertutup CCTV sempena sidang kemuncak kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC 2020. Juga pidana selaku jawatankuasa keselamatan dan trafik telah diminta untuk mengkaji keperluan CCTV keselamatan di sekitar KLCC dan Bukit Bintang sempena persidangan APEC 2020. Persidangan APEC 2020 ini yang mana yang telah dijadualkan semula mungkin pada awal tahun 2021. Walaupun begitu, kita telah membuat perancangan dan persiapan untuk memperlekatkan perkara-perkara ini demi untuk keselamatan di delegasi-delegasi APEC nanti. Dan telah mencadangkan perolehan CCTV ini dan sistem pelbagai fungsi termasuk facial recognition
dan automatic number plate recognition untuk meningkatkan keselamatan sempurna persidangan MPET nanti. Guru Tabika Kemas cipta pemicit cecair pembasmi kuman tanpa sentuhan. Nak tahu bagaimana ia berfungsi? Nantikan seketika nanti. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Sejak PKP dikuatkuasakan, pelbagai inovasi dilakukan pelbagai pihak untuk mengelakkan masyarakat daripada dijangkiti COVID-19. Di Tabika Kemas Pintar Stream Taman Tuanku Jaafar Seremban, guru-gurunya menyediakan pemicit cecair pembasmi kuman tanpa sentuhan. Bagaimana ia berfungsi? Kita ikuti laporan wartawan Hana Adlin Nasution Ahmad. Selain penjarakan sosial dan pemakaian pelitup separuh muka, penggunaan cecair pembasmi kuman juga antara yang amat digalakkan ketika ini. Tinjauan saya ke Tabika Kemas ini mendapati penggunaan inovasi pemijak kaki bagi cecair pembasmi kuman digunakan oleh para pelajar serta guru. Menurut guru Siti Nur Azrin Zainoh, ia bertujuan mengelakkan sentuhan tangan. Alat bercirikan mesra pengguna ini diperbuat daripada paip yang disambung menggunakan gam PVC supaya melekat dengan kuat. Manakala pasir digunakan sebagai pemberat untuk memastikan kestabilannya. Kita orang pilih sebab kita orang mengenangkan kanak-kanak bila digunakan tu kanak-kanak tak ada sentuhan dengan benda tu. Kalau diguna botol mungkin dia akan gunakan tangan untuk menekan. So bila digunakan tu mungkin mengurangkan lagi lah sentuhan tangan pada benda tu dan boleh melibatkan kanak-kanak yang ramai kan. Menggunakannya, murid hanya perlu memijak pedal menggunakan kaki bagi menekan cecair keluar daripada kepala paip tanpa menyentuh mana-mana permukaan. Kat sekolah, Irfan buka kasut. Lepas tu, bila dah masuk, kena pakai hand sanitizer. Lepas tu, cek suhu. Lepas tu, masuk, basuh tangan. Lepas tu? Sebab ada virus. Virus apa? COVID. Kalau kena virus COVID tu, jadi apa? Demam, sama-sama, sesak nafas dengan batuk. Selain penjarakan sosial yang diamalkan dalam usaha memastikan tiada sebarang jangkitan berlaku, Tabika Kemas Pintar Stream Taman Tuanku Jaafar Seremban ini menggunakan inovasi alat pemijat cecair pembasmi kuman sebagai langkah pencegahan pandemik COVID-19. Penggunaan sentuhan kaki untuk memicit keluar cecair pembasmi kuman ini dapat membantu meminimumkan sentuhan di tapak tangan yang menjadi antara ejen perebatnya jangkitan. Hana Adlina Nasution Ahmad, Berita RTM. Satu objek menyerupai bom ditemukan orang awam di lokasi pembuangan sampah di Taman Sri Sentosa, Kuala Lumpur hari ini. Laporan diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Brickfields tengah hari tadi. Jelas Ketua Polis Daerah Brickfields, ACP Zairul Nizam Muhammad Zainuddin, pasukan forensik Bukit Aman bersama unit bom PDRM dipanggil untuk menjalankan siasatan. Objek yang menyerupai bom itu sudah dipindahkan ke kawasan yang lebih selamat untuk dimusnahkan. Setakat ini kes masih dalam siasatan polis. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan diminta menghubungi talian 03-2297-9222 bagi membantu siasatan. Kerajaan bercadang membina 4 buah kompleks baharu mahkamah termasuk mahkamah tinggi, session dan magistri di beberapa negeri. Ia melibatkan mahkamah di Sik Kedah, Bacok Kelantan, Temerloh Pahang dan Pengerang Johor. Ini ekoran kondisi bangunan-bangunan itu ketika ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan, cadangan pembinaannya akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12 yang bakal dibentang tahun depan. Yang pertamanya di daerah Sik Kedah, mahkamah magistrat yang ada tu agak lama, bangunan lama, tahun 50-an. Kemudian yang keduanya mahkamah magistrat di Bacok Kelantan. Bacok Kelantan yang juga merupakan bangunan lama. Jadi 4 buah mahkamah ni kita harap akan dapat diluluskan oleh pihak kerajaan untuk dibina dalam tempoh yang terdekat, memandangkan keperluan mendesak di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi.
Beliau menyatakan perkara itu ketika mengadakan lawatan kerja ke projek pembinaan Mahkamah Baharu Ampang. Dalam pada itu, beliau memaklumkan projek pembinaan Mahkamah Baharu Ampang dijadual siap sepenuhnya pada April 2021. Kerja-kerja pembinaan sudah mencapai tahap 63% sejak projek bermula pada 14 Mac 2017. Baik, kita ke perkembangan ekonomi. Selain Thailand, Malaysia turut dipuji kerana melaksanakan pakej rangsangan ekonomi yang dianggap luar biasa. Pengiktirafan diberikan kumpulan Bank Dunia dalam laporan prospek ekonomi global bagi Jun 2020. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, laporan itu menyebut Malaysia dan Thailand telah melaksanakan pakej rangsangan ekonomi luar biasa yang menyamai 17 dan 13% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Tambah beliau, berdasarkan pencapaian setakat ini, respons melalui inisiatif prihatin dan penjana adalah tepat dan bersesuaian. Perkembangan positif itu juga disokong oleh kerancakan aktiviti ekonomi dan perkhidmatan yang beransur pulih dan meningkat dalam bulan yang mendatang. Selain itu, bukti lain pemulihan ekonomi ialah laporan Jabatan Perangkaan Malaysia bagi jualan perdagangan borong runcit bagi Mei tahun ini di tahap 84.4 bilion ringgit. Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA menyambut baik cadangan kerajaan untuk meluaskan produk sawit ke pasaran baharu meliputi Afrika dan juga Asia Barat. Ketua Eksekutif MPOA, Datuk Muhammad Nagib Abdullah berkata langkah itu merupakan peluang terbaik bagi melihat potensi pasaran komoditi di negara itu. And I think as far as Malaysia is concerned, MPOB has offices all over the world to looking at opening the market. The issue here is whether we can be competitive with our other regional peers in terms of pricing. People want to buy. People like Malaysian oil, but people also look at prices. Promosi dan perbincangan sawit perlu dilakukan secara berterusan bagi menarik minat mereka. Beliau berkata demikian selepas sesi dialog Sime Darby, The Innovation Imperative. Sebelum ini, Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali berkata, kementeriannya menerusi Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB akan membuat kajian menyeluruh kekuatan pasaran Afrika dan Asia Barat dalam masa terdekat. Golongan peniaga yang mempunyai masalah untuk melunaskan bil elektrik dinasihat tampil berbincang dengan Tenaga Nasional Berhad. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, TNB akan meneliti masalah yang dihadapi oleh mereka dan mencari jalan penyelesaian sebaiknya. Bagi peniaga-peniaga SME ni, kita tengoklah on an ad hoc basis. Kalau ada keperluan, dia boleh datang, kita siasat satu demi satu lah. Kalau ada kemungkinan kita boleh tolong, kita cuba. Ya? Beliau mengulas tanda tanya bahawa TNB akan memberi penangguhan bayaran kepada pengguna yang mempunyai masalah membayar bil dalam keadaan ekonomi mencabar ketika ini. Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia FMM sebelum ini turut meminta supaya syarikat terkesan diberi langkah bantuan tambahan daripada penyedia tenaga. Datuk Seri Amir berkata demikian selepas pelancaran program peningkatan kemahiran bagi kontraktor TNB yang disempurnakan pengerusinya, Datuk Seri Mahzir Khalid. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana optimis 2021 akan menjadi tahun yang lebih baik selari dengan unjuran Bank Dunia. Ekonomi Malaysia akan berkembang sehingga 6.9%. Jelas Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Nizam alias Prasarana kini kembali pulih secara beransur-ansur pasca Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Pada 2 bulan yang pertama kita masih lagi mencatat pertumbuhan yang positif. Malangnya apabila bermula sahaja krisis wabak COVID ini pada bulan 3, angka-angka ini menurun. Ya. Jadi, tapi macam saya maklumkan tadi, kita optimislah ini akan kembali pulih dengan usaha-usaha yang dilancarkan oleh kerajaan.
dengan bantuan-bantuan yang diberikan di bawah penjana dan sebagainya, dan ini akan menyumbang kepada pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Tambah beliau, ketika ini jumlah penumpang bagi kedua-dua perkhidmatan bas dan relnya sudah mencapai 60% daripada jumlah kebiasaan semasa pra-COVID-19. Assalamualaikum, terima kasih Fatil dan juga Diana Wai. Biarpun legenda perlombaan motosikal Valentino Rossi dispekulasi akan menyertai Petronas Sepang Racing Team, namun ia tidak bermakna peluang buat Hafiz Shahrin Abdullah masuk ke kem MotoGP pasukan sudah tertutup. Yang pasti Hafiz perlu melengkapkan kriteria ditetapkan terlebih dahulu, iaitu menamatkan saingan Moto2 2020 dalam kelompok 5 terbaik keseluruhan. Menurut prinsipal Petronas SRT, Dato' Razlan Razali, secara prinsipnya Hafiz akan diserap dalam pasukan Moto2. Beliau mungkin boleh ke MotoGP jika Petronas SRT ada masalah dengan penggantian Fabio Quartararo atau penyertaan Valentino Rossi. Dato' Razlan berkata kebiasaannya semua pelumba negara berbakat akan dimasukkan ke Moto2 sebelum prestasinya dikembangkan untuk ke MotoGP. Hafiz yang kembali menyertai kelas pertengahan Moto2 tahun ini bersama pasukan Indy Aspa Team Moto2 mempamerkan tunggangan memberansangkan di Grand Prix Spanyol minggu lalu dengan menemui garisan penama di tempat ke-6. Keputusan diraihnya di Litar Jerez itu lebih baik berbanding perlumbaan pusingan pembuka tirai musim 2020 di GP Qatar Mac lalu. Kem Moto2 Petronas SRT ketika ini diwakili pelumba Spanyol Xavi Vierge dan Jake Dixon dari Britain. Dalam pada itu, Petronas SRT menegaskan selain berusaha mendapatkan khidmat Valentino Rossi, pasukan ada rancangan alternatif. Dato' Razlan kini sedang menilai prestasi 5 pelumba terbaik di Moto2 yang dirasakan mampu mengisi slot ditinggalkan Fabio Quartararo. Juara dunia 7 kali MotoGP Valentino Rossi sebelum ini dikabarkan akan berpindah ke pasukan satelit Yamaha Petronas SRT mengisi kekosongan yang ditinggalkan Fabio Quartararo selepas Quartararo mengikat perjanjian dengan Yamaha selama 2 tahun. Namun Rossi yang sepatutnya memutamatkan keputusannya sebelum perlumbaan MotoGP Spanyol tidak berbuat demikian. Bagi saya, kita tak payah nak rush sebab jika rider kita ada ataupun rider Moto2 sana yang kita fikir ada, semua menunggu dan semua kalau rider yang kita nak, kalau kita approach mereka dan nak minta mereka untuk bersama kita, saya percaya kita akan dapat mereka. Petronas SRT menyediakan pakej menarik seperti dimiliki oleh Quartararo dan Franco Morbidelli sekaligus menjadi penarik terbaik bagi mana-mana rookie yang mahu menyertai pasukannya. Perkembangan Sukan C 2021 Vietnam, rayuan 22 jenis sukan tambahan yang dikemukakan 11 ahli gabungan Persekutuan Sukan C SEAGAF untuk dipertandingkan akan diketahui November ini. Perkara itu diumum Presiden Majlis Olimpik Malaysia, Dato' Sri Muhammad Norza Zakaria. Dalam sidang media selepas mesyuarat jawatan kuasa SEAGAF, beliau berkata separuh daripadanya merupakan sukan berpotensi menyumbang pingat buat negara. Semuanya tertakluk kepada hos. Ya. Kita boleh meletakkan ke semua sukan-sukan ini, tapi akhirnya hos akan melihat semua aspek dan implikasi. Dan tentu saja mereka juga akan melihat dari segi sokongan daripada negara-negara yang terlibat. Vietnam selaku negara penganjur akan berdepan tugas sukar untuk menyenaraikan sukan yang akan dipertandingkan kerana turut melibatkan logistik, penginapan dan situasi terkini ancaman COVID-19. Setakat ini, tuan rumah bersetuju menganjurkan 36 jenis sukan dengan menawarkan 440 pingat. Sukan C Vietnam dijadual berlangsung pada 21 November hingga 2 Disember 2021. Mesyuarat turut mengesahkan Kemboja bakal menjadi penganjur Sukan C 2023 manakala Thailand 2025.
Skuad bowling Padang Negara dijangka menggunakan khidmat pemain pelapis sekiranya sukan itu dipertandingkan pada Sukan SEA ke-31 di Vietnam tahun hadapan. Menurut Ketua Jurulatih Skuad bowling Padang Kebangsaan, Zuraidi Putih, barisan atlet akan dibentuk daripada peserta Sukan Malaysia Sukma Johor 2020. Pembentukan skuad akan dibuat selepas menerima keputusan daripada tuan rumah Vietnam berhubung penyenaraian acara berkenaan dalam tamasya sukan terbabit. Zuraidi mahu skuad elit sedia ada memberi tumpuan kepada beberapa kejohanan utama termasuk World Bowls di Australia dan kejohanan Asia di China. Kejohanan itu nanti bakal menjadi medan pemilihan ke Sukan Commonwealth 2022 di Birmingham, England. Liga Bola Sepak Malaysia MFL menegaskan saingan Liga Malaysia musim ini kekal disambung semula pada 26 Ogos. Kenyataan itu dibuat susulan mesyuarat oleh pihak berwajib yang dilampor berlangsung semalam mengenai kewajaran penganjuran ketika pandemik COVID-19. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan, beliau sudah berhubung dengan Menteri Belia dan Sukan, Dato' Sri Rizal Merican Nainai Merican mengenai perkara ini. Beliau mengesahkan keputusan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan yang membenarkan kejohanan kontak penuh seperti bola sepak bermula 15 Ogos 2020 masih kekal. Liga M yang ditangguhkan sejak 16 Mac lalu akan kembali bersambung pada 26 Ogos dengan aksi serentak Liga Super dan Liga Premier. Manakala saingan Piala Malaysia akan bermula 17 hingga 18 Oktober depan. Bagaimanapun, perlawanan tertunda iaitu aksi Liga Super antara PJ City FC dengan Terengganu FC serta perlawanan Liga Premier antara UKM FC dan Kelantan akan berlangsung lebih awal iaitu pada 22 Ogos. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA akan menubuhkan sebuah syarikat sebagai persediaan memperoleh status Kelab Bola Sepak FC seperti dikendaki Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Susulan itu, Presidennya yang juga Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Mat Noor akan mengadakan pertemuan bersama Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM minggu depan. Menurut Sanusi, antara perkara yang dapat membantu adalah syarat dan kriteria lengkap diperlukan FAM. Pihaknya akan merangka model syarikat berteraskan bola sepak yang bakal ditubuhkan bagi memenuhi syarat. KFA yakin akan dapat menubuhkan syarikat bagi mencapai status FC dan sekaligus berpeluang beraksi dalam Liga Malaysia dan Asia tahun hadapan. Bekas atlet angkat berat kebangsaan Firdaus Abdul Razak menggesa program pembangunan di peringkat akar umbiri di Kedah dipergiatkan. Untuk itu, beliau yang juga Presiden atlet legenda Kedah Darul Aman berharap kerajaan negeri dapat membantu menyokong inisiatif terbabit. Beliau berharap kerajaan negeri dapat membantu menyalurkan peruntukan bagi menyediakan pusat latihan yang lebih baik. Ini kerana pusat latihan sedia ada tidak mempunyai peralatan mencukupi. Sekiranya diberi perhatian serius, lebih ramai jago angkat berat dapat dilahirkan. Kita kena berganding bahu di peringkat Malaysia dan Kedah bersama-sama melihat satu fokus, satu matlamat untuk menghasilkan kejayaan yang hebat. Bukan setakat mewakili negara di peringkat SEA Games dan Commonwealth, mungkin di peringkat Olimpik. Tapi kita kena fikir di peringkat akar umbi. So kerajaan negeri harus main peranan yang penting, fokus yang penting, kena ada blueprint yang clear untuk sampai ke matlamat tu, insyaAllah. Setakat ini, terdapat 50 pelatih terdiri daripada 30 lelaki dan 20 wanita di bawah naungan Persatuan Angkat Berat Negeri Kedah. Mereka menjalani latihan di 4 pusat latihan di Air Hitam, Alor Janggus, Jitra dan Kuala Kedah. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita akan kembali bersama Fatil dan Dia Nawai untuk meneruskan berita perdana dalam hashtag.
Kelibat nenek tua bongkok berjalan menuruni tangga yang dirakam melalui litar tertutup dan dimuat naik Twitter creepypasta ini menimbulkan rasa seram warga net. Visual yang didakwa dirakam pada jam 1.46 pagi itu bagaimanapun belum dapat dipastikan lokasi sebenar kejadian itu. Seekor monyet yang cedera akibat dilanggar kenderaan di sebuah jalan raya yang susah bernasib baik, masih ada yang sedia membantu. Tindakan seorang penunggang motosikal dan seorang anggota polis menyelamatkan haiwan tersebut menerima pujian warganet. Baru-baru ini tular sebuah video rakaman seorang wanita dari dalam keretanya yang menyaksikan penunggang motosikal di hadapannya membawa motosikal terhuyung hayang. Wanita itu kemudian menyuruh pemandu di sebelahnya membunyikan horn untuk menyedarkan penunggang tersebut. Bagaimanapun penunggang motosikal itu akhirnya rebah atas rumput penghadang jalan. Walaupun tidak jelas sebab kejadian, ada warganet yang berpendapat penunggang motosikal mungkin terlampau penat atau mengantuk. Tindakan seorang pemandu bas, Izan Shah Samsudin, membantu mangsa banjir kilat baru-baru ini menjadi perhatian warganet. Tindakan tersebut yang dilakukan secara spontan dekat Taman Bangi pada Sabtu malam turut mendapat pujian daripada pihak pengurusan bas tersebut. Ya, mungkin ada peminat yang tertanya-tanya apa perkembangan Azhar Elite hari ini. Kalau nak tahu, Azhar kini sedang rancak berniaga baju kaftan yang kabarnya mendapat sambutan hangat. Jelas Azhar berniaga bukan perkara baharu dalam hidupnya. Secara jujur, beliau mengakui tidak ralat jika kurang tawaran berlakon. Ini minat saya. Saya memang jual kaftan. So bila kita bergabung, kita dapat hasilkan yang kaftan-kaftan yang lebih cantik. Sebab idea tu datang daripada business partner saya dan saya hanya orang kata buat marketing dan sebagainya. So saya rasa macam alhamdulillah rezeki daripada Allah dan alhamdulillah sampai hari ini bisnes kaftan saya tu meluas, especially dekat dalam laman sosial. Saya jual online sahaja tetapi memang luar biasa sambutan untuk kaftan kami. Bila kita ada partner dalam perniagaan, jadi macam-macam rangkaian perniagaan yang kami akan buat bersama. Jadi nantikan apa yang terbaru daripada kami. Dan buat masa ni memang kaftan saya pelbagai kaftan, bentuk kaftan. Sebab apa, kaftan ni ada yang ada tangan, ada yang tak ada tangan, ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kita nak pelbagaikan tetapi masih lagi kaftan. Cuma harga dia sangat reasonable. Kenapa orang memilih kaftan Rich People by Naura BFF ni? Sebab dia punya material dan harga yang sangat berpatutan. Kami dah menang tentang daripada segi harga sebab memang semua orang mampu milik. Belum pun reda kehangatan single pertama beliau berjudul Ruang Mimpi tahun lalu. Kini penyanyi Nita Manisha menghadiahkan buah tangan terbaharunya iaitu Hanya Mimpi pula. Lagu ciptaan komposer dan juga penulis lirik Becky Zulkifli itu boleh didengari di semua platform digital bermula minggu lalu. Meski pelancaran single itu tertunda akibat COVID-19, Nita tetap teruja kerana penggambaran video muzik Hanya Mimpi berjalan lancar dan hasilnya terbaik. Jelas gadis kelahiran Sungai Petani ini, dua single yang dihasilkan berjaya membawa sisi matang beliau yang kini menginjak usia 26 tahun. Dia sebenarnya kita orang tak sengaja pun nak buat tema mimpi-mimpi ni, tapi disebabkan it's my 2 solo single, even though I dah lama dalam industri with my band dulu, but it's like a good team lah, you know, at least I got somewhere to take off from. So at least you pun tahu I memang jenis ni angan-angan Melayu I teruk sikit, but you know, daydreaming. I want to like, you know, the 2 singles is totally not my vibe. Tapi I still suka sebab at the same time love songs and lagu-lagu yang macam love songs is antara penerimaan yang paling terbaik lah antara. Ditanya mengenai kumpulan I'm Nita yang memasuki tahun ke-7 dalam industri, Nita berkata mereka masih bersama namun mengambil tempoh berehat bagi memberi laluan kepada semua ahli menyelesaikan komitmen masing-masing.
Yes, untuk show pun semua we are still on. Like macam Anita still buat show tapi we are not active in a way yang macam mungkin kita orang kan take a break untuk buat lagu macam tu. Dia bukannya macam baik kita orang caw terus. Tak ada. Ya, paparan itu menutup berita perdana edisi 22 Julai. Salam Baitullah, suatu kerinduan menyusul selepas ini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih jenama dipercayai. Rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuhi SOP yang ditetapkan dan sentiasa pantau status kesihatan diri dan juga keluarga. Dengan ini, Assalamualaikum. Salam sejahtera.